di media sosial dan di media elektronik, Tan Sri Anwar Musa, Tan Sri Anwar Musa telah pun menggesa Tun Dr. Mahathir untuk kembali ke pangkuan UMNO. Persoalan dia, adakah ahli-ahli UMNO boleh menerima cadangan yang dilontarkan oleh Tan Sri Anwar Musa ni, tuan-tuan? Saya yakin saudara, kalau tanya saya secara peribadi, bagi saya sudah cukuplah kemusnahan yang telah dibawa kepada UMNO oleh Tun Dr. Mahathir. Harap-harap nauzubillah min zalik, jauhkanlah kita harap-harap Allah Ta'ala jauhkanlah Mahathir ini, tuan-tuan, daripada kembali menodai UMNO, daripada kembali merosakkan UMNO, saudara, dengan mengembalikan beliau di dalam politik UMNO ni, saudara. Jadi kita mengharapkan supaya rakyat yang sebelum ini ragu-ragu bila mana kita katakan bahawa terdapatnya perbincangan geng-geng pengkhianat dengan Tun Dr. Mahathir. Malah ada yang berani untuk membuat laporan polis ke atas diri saya dengan mengatakan bahawa saya memfitnah orang-orang tertentu. Kononnya mereka berunding dengan Tun Dr. Mahathir. Hari ini, tuan-tuan, Tan Sri Anwar Musa, Tan Sri Anwar Musa ni boleh saya kategorikan sebagai jurucakap geng pengkhianat ni, saudara, telah mengesahkan secara tidak langsung bahawa memang agenda untuk membawa balik Mahathir itu memang wujud, tuan-tuan. Sebelum ni kita baru bagi hint-hint, tetapi hari ini sudah ada pengesahan oleh Tan Sri Anwar Musa. Memang ada perancangan untuk membawa balik Tun Dr. Mahathir ke dalam UMNO selepas mereka, tuan-tuan, berjaya mengambil alih pucuk pimpinan UMNO, selepas Datuk Seri Najib dipenjarakan, selepas Datuk Seri Zahid juga berjaya dipenjarakan. Mereka mengharapkan kepimpinan UMNO akan kembali di tangan kumpulan mereka dan mereka boleh meyakinkan ahli-ahli akar umbi UMNO untuk bersetuju bekerjasama semula dengan Bersatu, dengan PAS, dengan Pejuang, tuan-tuan. Dan hari ini dah pun sudah ada sedikit pengesahan walaupun tidak dicerita secara terang, tuan-tuan. Apa yang Anwar Musa cakap ni, saudara, lebih kuranglah macam juru cakap geng pengkhianat ni cakap. Saya yakin ramai orang dah bersedia dengan pelbagai isu. Isu hari ini ketika hakim dalam kes pembicaraan Datuk Seri Zahid Hamidi, hakim kes UKSB, sumbangan dana politik oleh UKSB. Saudara, hari ini hakim 9 kali, tuan-tuan, saya difahamkan oleh rakan-rakan yang menghadiri pembicaraan hari ini, lebih kurang dan laporan media dan juga laporan media di Malaysian Post, lebih kurang 9 kali hakim bertanya dengan pihak pendakwaan, meminta supaya diperjelaskan tentang dari mana datangnya sumber-sumber ni, sebab mereka mengatakan bahawa sebenarnya duit UKSB ni tak cukup untuk membayar duit yang kononnya dikatakan telah dibayar kepada Datuk Seri Zahid. Duit UKSB pun tak ada banyak macam tu, tuan-tuan. Jadi mereka mengatakan, pihak pendakwaan mengatakan bahawa ianya telah dibayar. Saksi-saksi pihak pendakwaan mengatakan bahawa ianya dibayar oleh pihak di Hong Kong. Hakim semalam bertanya, mana pihak ni? Kenapa tidak dihadapkan ke mahkamah? Kenapa mereka tidak diketengahkan sebagai saksi-saksi pihak pendakwaan? Dan terdapat percanggahan di antara Harry Lee dan juga David Tan. Hari ini juga hakim mengatakan bahawa David Tan ketika ditanya
David Tan mengatakan dia tidak pasti, dia tidak pasti pula, sebab hakim tanya di dalam ledger ni, sebab tuduhan ini tuan-tuan mula-mula bersandarkan kepada buku 35. Buku 35 tu sudah pun ditransferkan dalam bentuk ledger. Hakim tanya saudara, kenapa dekat ledger tu bila duit tu diterima tidak ada sebarang remarks? Kalau remarks tu Z, itu merujuk kepada Datuk Zahid. Kenapa di ruang pembayaran dibuat pun ada remark Z? Dah lagi confuse sama ada Datuk Zahid ini menerima wang ke dia membayar wang. Dah jadi terbalik macam kes SRC International. Kes Datuk Seri Najib dituduh konon-kononnya telah menerima duit yang SRC pinjam daripada Kuok 3-4 tahun lepas tu, baru dia menerima lebih kurang 0.001% daripada pinjaman 4 bilion sebagai rasuah. Tiba-tiba tuan-tuan, bila kita kemukakan bukti baru, pihak pendakwaan, pihak pengurusan bela Datuk Seri Najib mengemukakan bukti baru, rupa-rupanya duit yang masuk 42 juta dalam akaun Datuk Seri Najib bukan daripada duit Kuok, bukan daripada SRC International. Sebaliknya, ianya datangnya daripada duit yang dipinjam oleh Putra Perdana Development daripada Maybank, dan Hakim Nazlan tahu, disahkan oleh pegawai Maybank sendiri, Hakim Nazlan tahu Putra Perdana Development meminjam daripada Maybank 140 juta. Duit ini yang masuk 42 juta ke dalam akaun Datuk Seri Najib, dan kemudian terbalik, bukan daripada SRC masuk akaun Najib. Akaun Datuk Najib ni dipindahkan pula 32 juta ke dalam akaun SRC International. Tapi malangnya nak buat macam mana? Pendakwaan bukti-bukti baru, tuan-tuan, tidak diterima oleh pihak mahkamah sesedara. Jadi hari ini hangat tuan-tuan, lebih hangat sekali sesedara bila mana peguam Datuk Seri Zahid, iaitu Datuk Hisham T, Datuk Haji Hisham T, mempertikaikan tentang perkara ini, dan kemudian DPP Raja Rosella menjadi berang sehingga mengeluarkan ayat yang bagi saya tidak sepatutnya keluarlah daripada seorang DPP terhadap seorang senior lawyer. Tuan Haji Hisham ni saudara bukan calang-calang lawyer. Dia boleh mengatakan bahawa rasa hormat dia terhadap Haji Hisham berkurangan kerana membangkitkan perkara remeh. Ini kamu nak penjarakan Presiden UMNO tau. Jadi sudah pastilah kita mengharapkan, kalau betullah dia terima duit, maka perlulah dibuktikan bahawa duit itu wujud, seperti mana yang dibangkitkan oleh peguam Datuk Seri Zahid, iaitu Saudara Hamidi, yang membuat kesimpulan bahawa sebenarnya duit itu tidak wujud, kerana pihak pendakwaan gagal membuktikan kewujudan duit tersebut. Ianya lebih berbentuk kenyataan yang dikeluarkan oleh saksi-saksi tanpa dibuktikan dengan money trail, tanpa dibuktikan dengan kesaksian oleh pihak yang memberikan, pihak Hong Kong yang memberikan, kononnya telah memberikan duit ini. Pihak Hong Kong ni apa motif dia pun, itu pun hakim bertanya apa motif dia nak tahu. Kenapa tidak diketengahkan? Saya yakin tuan-tuan, kalau misalnya ada 2 orang saksi yang ditawarkan oleh pihak pendakwaan, iaitu pihak money changer, kalau misalnya membawa money changer tersebut sebagai saksi, menguntungkan pihak pendakwaan, boleh memudahkan mereka memenjarakan Datuk Seri Zahid Hamidi, dah lama dah mereka bawa. Tapi seperti mana yang diperkatakan oleh peguam Datuk Seri Zahid, iaitu Saudara Hamidi, tidak ada bukti bahawa duit ini wujud. Apatah lagi penyerahan ini berlaku disebabkan money changer 2 orang tu pun mereka tak boleh bawa, tak boleh kemukakan sebagai
saksi tuan-tuan. Jadi ini antara perkara yang berlaku hari ini di mahkamah memang cukup heboh Saya nampak ini kita bukan nak mengendalui mahkamah. Saya nampak ada cahaya di hujung terowong. Insya-Allah tuan-tuan. Insya-Allah.